Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala manja minallah illa ilaih, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dalam usaha hidup ini, sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT berazam untuk menjadi hamba yang benar-benar bersyukur, mestilah menjadi keutamaan. Sebab dalam sifat yang Allah nyatakan dalam Quran yang jelas dari sudut bilangan walaupun tidak ada pengkhususan, itulah hamba yang bersyukur. Lawan kepada syukur itu kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambahlah nikmat. Allah tambah nikmat berganda-ganda. Wa la in kafartum, barang siapa yang kufur, inna azabi lasyadid. Azabku amat pedih. Maka syukur lawannya kufur. Dia tak ada istilah syukur, tak berapa bersyukur. Bukan. Syukur atau kufur. Baik, dalam kuantiti syukur, Allah nyatakan jelas dalam surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Maka sedikit, kalau kita letakkan kembali kepada surah Ibrahim tadi, maka sedikit sangat yang bersyukur, yang ditambah nikmat, kebanyakannya lawan pada sikit, itu banyak kasir. Maka banyak yang kufur. Bukti kufur apa? Azab. Bukti kufur apa? Azab. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, sedangkan pada zaman Ibn Sina, depression dah ada kan. Dah terlepas, boleh dengar ulangan. Jangan tanya betulkah depression itu sebab lemah iman. Boleh dengar ulangan kuliah saya. Dan malam ni pun saya nak sentuh dalam bab mengurus takbir akal. Dengar baik-baik, saya akan sentuh bab bagaimana dengan salah mengurus takbir akal berlakunya depression. Jangan lagi persoalkan betulkah lemahnya iman itu menyebabkan depression. Kerana perkara itu kalau tiada kajian yang menyeluruh, maka mungkin kita takkan nampak kesinambungan dia. Dia bukan zaman Ibn Sina je. Dia bukan kata takkanlah lemah iman boleh kena depression. Ataupun adakah orang kuat iman tak kena depression? Kalau soalan itu ditanya pada saya tanya balik. Apa fungsi iman?
sebelum nak tanya adakah lemah iman menyebabkan depression dan kuat iman tidak kena depression. Soalan saya adalah, apa fungsi iman? Itu soalan saya. Adakah iman itu hanya sebutan? Adakah iman itu tidak mampu dibuktikan? Sedangkan iman itu peranannya adalah untuk berhadapan dengan ujian. Allah nyatakan dalam Quran. Surah Ankabut ayat 2 ayat 3. Allah nyatakan dalam surah Baqarah 155. Ujian iman. Maksud iman ni untuk berhadapan dengan ujian. Orang yang kena depression tu adalah orang yang sedang diuji. Kalau dia gagal menguruskan ujian, bermaksud. Apa saya akan sentuh dalam bab malam ni? Ada kaitan juga dengan soalan Nurul, apa tadi? Nama? Puan yang bertanya lah, insyaAllah. Apa pun, mari kita mulakan dulu pada malam yang penuh barakah ni. Kita mulakan dengan membaca surah Al-Hadid, insyaAllah. Mudah-mudahan kita mengisi masa kita ni dalam tempoh sejam lebih ni, sejam suku gitulah. Berkisar tentang kita nak nyatakan ketaatan sebenarnya. Kita nak nyatakan kesyukuran. Syukur itu dinyatakan dengan ketaatan. Yang taat, maksud syukur itu adalah menggunakan nikmat pada yang taat. Jadi Allah bagi masa, kita isi masa dengan majlis ilmu. Jangan buang masa fikir benda-benda yang tak ada faedah, panggil. Jangan buang masa memikir benda-benda yang boleh merosakkan akal. Jangan buang masa fikir benda-benda yang boleh merosakkan hati. Itu dia. Jaga-jaga apa kita lihat. Jangan sampai terganggu apa yang kita ingat. Lihat dan ingat. Itu dua perkara berbeza. Jadi sebenarnya mana mulakan Allah SWT. Khair. Bantu sebarkan lagi insyaAllah. Dan mari kita mulakan bacaan surah Al-Hadid ni dan kuliah kita malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله
فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli nikmah. Syukur pada Allah SWT. Allah izinkan kita untuk terus istiqamah melazimi amalan dengan kita membaca surah Al-Hadid sebentar tadi. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Hadid tadi memberikan kita fadilat, kekuatan dengan sifat yang Allah nyatakan melalui surah Al-Hadid itu merujuk pada surah, maksudnya besi. Jadi besi ini sifatnya kuat. Tapi kuat bukan ada pada besi. Kuat itu ada pada Allah. Jadi bagaimana Allah boleh berikan besi bersifat kuat, maka Allah juga boleh berikan kita menjadi kuat. Kuat bukannya dengan benda, kuat dengan jiwa. Kuat itu sifat, dia bukan benda. Namun kita saja yang gagal menyingkapinya, lalu kita menyangkakan bahawa kuat itu benda. Inilah bahayanya apabila kita tidak mendalami, memperhalusi apa sahaja yang kita lihat ataupun yang kita dengar, sedangkan menjadi satu tuntutan dan suruhan oleh Allah SWT untuk sentiasa merenung, mengkaji, menghayati, memperhalusi akan setiap perkara yang ada. Ini saranan daripada Allah SWT. Apatah lagi perkara-perkara yang melibatkan perkara gaib, itu perlukan fikiran yang panjang, yang dalam sebenarnya. Fikiran yang waras dan jelas. Dan sebab itu kalau kita gagal memahami perkara yang gaib dengan fikiran yang jelas dan waras, maka yang mengambil alih pemikiran itu adalah sangkaan. Dia bukannya jelas tetapi dia berada dalam sangkaan. Sangkaan tidak jelas. Sebab itu apatah lagi contohnya gaib kuat. Itu gaib sebenarnya. Dia bukannya zahir. Yang ada pada benda itu dizahirkan sifat yang ada pada benda. Tapi kuat itu sendiri asalnya gaib. Sebab itu kalau kita tidak menggunakan akal yang sebenar, maka kita akan duduk dalam sangkaan semata-mata. Termasuklah perbahasan kita pada malam ni mengurus takbir akal dan berkaitan juga dengan yang soalan tadi saudari kita tadi bertanya tentang depression. Tekanan, tertekan. Depression tu tertekan, tu bahasa moden. Kita ambil asal dia pressure, tekanan. Depress, tertekan, bermaksud tak mampu menampung tekanan. Depress, bebanan. Taklif, bebanan. Tanggungjawab. Bila terbeban, bermaksud dia tidak mampu menanggung beban. Terbeban, maksudnya dalam keadaan keterpaksaan. Sedangkan agama tiada istilah paksa. Bermaksud dia sedang berada pada situasi yang bahaya. Kerana kalau sesuatu binaan itu berada di dalam tertekan, maka dia akan berada dalam keruntuhan. Dia overload, dia panggil. Overload. Jadi depression ini
uh, pressure to kill. Not, apa orang kata, pressure to kill tak semestinya. Tetapi bila overload, to kill. Deep pressure. Jadi tekanan tidak membunuh. Tetapi tertekan. Dia panggil overload. Depression ni adalah overload. Awak boleh bawa 100 kg. Katalah 100 kg. Awak bubur 2 tan. 2000 kg. Maka overload. Overload dia sama ada dia berhenti ataupun dia hancur. Jadi dekat mana overloadnya? Depression ni. Dekat mana overload dia? Tak fikiran dia lah. Sebab tu orang seboleh-boleh nak menafikan iman. Sebab tak ada kena-mengena akal dengan iman. Baik, mari kita bincangkan lagi sekali. Apa lagi? Saya sedang membincangkan tajuk akal ni. Overload dekat fikiran itu, semua benda nak fikir. Semua benda nak fikir dan dia menjangkakan fikiran dia, semua benda boleh buat. Ni bahaya ni. Tak percaya gilah tanya. Kita tanya orang yang depres. Dah ada beberapa orang yang sendiri yang memberitahu keadaan depres dia, dia akan cerita macam-macam benda dia nak buat. Dia menyangka dia boleh buat. Itu bahaya guna akal tanpa ada real management. Pengurusan yang sebenar. Dia management, measurement. Dia ada ukuran yang sebenar. Ini saya tak naklah bahas dalam perbahasan. Kalau sentuh tentang akidah, dia ada wajib, harus dan mustahil. Itu hukum akal. Tapi tak apa, saya akan kaitkan juga. Sebab kita perbincangan kita tauhid. Tapi bagaimana apabila akal ni diurus takbir yang salah? Maka di situlah akan ada tekanan. Dia tak boleh nak fikir. Itu jadi orang kata pecah pembuluh darah. Jadi mental disorder. Dan cuba diperkaitkan dengan seperti penyakit jantung. Pemakanan yang mana punca penyakit daripada makanan. Darah dia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Bila darah dia campuran dalam tu, walaupun saya taklah mendalami biologi, tapi sekurang-kurangnya kita pun aliran sains. Kita mengajilah juga, dan sains ini datang daripada ilmu yang Allah berikan. Kita kaji, kita baca. Bila darah tidak stabil, maka berlakulah failure di dalam organ-organ badan. Jadi punca darah tidak stabil, doktor kajilah. Pergilah ambil sampel darah. Pemakanan mungkin, tidur tak cukup, tengoklah. Okey, sekarang ni pergi kepada akal. Sebab tu Islam agama yang sangat menjaga akal. Akal ni membezakan kita dengan binatang. Al-Imam Ghazali Ta'ala mentafsirkan akal ni juga. Membeza kita dengan binatang. Dan akal menyebabkan kita menjadi sebaik-baik kejadian. Dan akal yang membezakan kita dengan malaikat. Malaikat tak ada akal. Dia tak ada akal. Tak ada. Dia tidak boleh nak digest, tak boleh nak instruct, tidak boleh nak sami'na wa ata'na. Tak boleh. Tetapi dia hanya by order. Buat tanpa berfikir. Nampak? Dan Islam sangat menjaga akal. Depression adalah berlaku kerana kegagalan mengurus akal. Saya nak tengok kat mana gagal akal nanti. Mari kita bincang sekejap lagi ni. Baik, bila kata bebanan yang diterima itu sehingga dia tak boleh nak fikir, maka pecah pembuluh darah dia. Okey, doktor ambil alih. Oh, ini mental disorder, you are overthinking, I will have to give a psychology, will release stress, release fikiran, jangan fikir. Soalnya sekarang, fikiran yang tertekan itu adakah disebabkan darah? Ke napas? Dia ada dua jalan. Penyakit boleh masuk dalam dua jalan. Tak apalah, izinkan saya ambil nanti sambung bidang doktor lah. Saya nak ulang balik. Mungkin Ibn Sina boleh. Mungkinlah tak jadi 1% pun jadilah. Ibn Sina hebat lagi lah. Daripada agama, kemudian mendalami, Allah bagi ilham. Nampak? Tuan-tuan, jangan underestimate lah hikmah yang Allah nak bagi ni. Dalam badan ni, dua unsur penyakit. Dua unsur.
medium pembawa penyakit. Pertama darah, kedua angin. Itu panggil angin ahmar. Angin ni lebih, kalau bahasa dia lebih jahat daripada darah sebenarnya, men. Kawan saya, doktor, bincang. Dan saya diuji juga penyakit angin. Dan penyakit angin, doktor kata, kawan saya itu, tak perlu saya sebut nama dia. Dia kata, Ustaz, kalaulah angin dah masuk dalam badan, Ustaz, memang tak ada ubat nak keluarkan. Setakat bagi ubat pecah angin, gastrik. Angin ni masuk pelbagai cara. Makanan. Okey. Tapi angin itu hanya tangkap organ badan. Mungkin kena dia panggil gastrik sehingga berlaku apa panggil? Apa sampai operate buang apa nama? Gastrik tu. Allah. Angin. Nah. Sekarang ni tak semudah lepas untuk kentut. Wan Zanmia. Tu saya ambil point tu. Selamat datang ke pengajian kita. Tapi kalaulah nak kata tertekan tadi, tengok rhythm nafas dia. Dia masuk melalui jalan keraguan. Kerana banyak risaukan benda yang tak pasti. Maka nafas terganggu. Sebab tu doktor kalau pergi bagi orang yang setengah mental disorder, dia tengah orang panggil out of control, apa dia bagi? Ubat penenang, pump inject, tidur. Sebab nak shutdownkan sekejap. Akalnya terlampau banyak fikir tu. Jadi darah tak ada. Mana ada ubat nak pecah darah ke apa? Kadang-kadang dia bagi ubat yang nak bagi muscle lower down, ubat muscle bagi inject, mungkin dia tengah tegang, semua tegang ni. Okey, perbincangan ni banyak macam, sebab itulah saya kata tak kaitkan iman. Sekarang ni, nak bagi tahu, jalan masuk penyakit itu. Dengan angin dan darah. Nah, angin dan darah ni. Bila kata angin dan darah, ya, memanglah sampai tahap akal yang gagal diurus sehingga pecah pembuluh darah. Ataupun, saya nak bagi tahu dalam konteks, sebab tu akal ni tuan-tuan, jangan buat main. Sebab dia melibatkan hukum, kalaulah dia ini akal dia tidak waras, maka terbatal seluruh hukum atas dia. Tengok Islam. Sebab tu berakal. Bermulanya mumayyiz. Kemudian balik. Mumayyiz itu maksud dia dah mula berakal. Apa ciri orang berakal? Boleh beza baik dan buruk. Boleh beza baik dengan buruk. Okey. Bila baik dan buruk, kemudian balik umur 15 tahun. Ulama letakkan 15 tahun. Kalau 9 hingga 12 hingga maksimum 15. Balik dah maka halal haram pun masuk. Okey. Jadi sebenarnya yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita lihat tentang keadaan akal yang waras ini, dia boleh membezakan baik dengan buruk. Maka ada keadaan yang lahir-lahir dia dah ada gangguan akal dia. Yang dia panggil akal yang kurang sempurna. Bagaimana nak ukur akal dia kurang sempurna? Dia tidak boleh beza baik dengan buruk. Dalam Islam, nak tengok sebab kita nak letak hukum pada dia. Itu bukan kata kita main ukur-ukur biasa, tidak. Sebab dia tengok. Berakal dia ni, sehingga dia wajib melakukan suruhan. Orang berakal sehingga dia balik. Kalau dia tidak boleh melepasi baik dan buruk, maka ada gangguan dalam fikiran, kelahiran ke, gangguan-gangguan sehingga dia tidak boleh balance. Maka gugurlah kewajipan atas dia. Okey, sekarang ni berbeza dengan perjalanan orang yang depres. Yang asalnya waras. Yang asalnya boleh beza baik dengan buruk. Perjalanan dia itu
pergi kepada sehingga hilang kewarasan akal. Berbeza. Boleh jadi dia akan terjatuh pada yang tidak menjaga akal. Hati-hati. Bak angin tadi, anda jangan ingat angin tu pada darah aja. Yang nak cerita angin ni lebih besar lagi cerita dia, bukan angin saja. Dia panggil napas. Okey. Angin ni saya kategorikan satu, maknanya yang nampak dengan yang gaib. Angin, penyakit kan. Tapi anda kena ingat, angin yang masuk dalam darah memang datang penyakit pada fizikal. Migraine, fizikal. Tapi ada satu lagi angin yang lebih besar. Apa dia? Napas. Dia panggil ragu. Ragu tu nak ruqyah pun jangan buat main tau. Tak jadi juga. A'udzubillah minasyaitan. Lah. Ataupun dah baca dah ustaz. Saya dah baca Quran 30 juzuk dah ustaz. 30 juzuk baca ustaz. Tak rilis pun saya pun depres. Macam mana awak hilangkan? Dah hilangkan ragu belum? Nah, belum. Ragu masih ada. Macam mana beramal masih ragu? Sebab tu zalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi. Maka sekiranya masih ada keraguan, maka akan ada gangguan pada akal. Gangguan tuan. Sebab bila ragu kita akan 50-50. Ya. Ya ke? Sebab itu Islam mengharamkan arak, mengharamkan judi. Sebab ragu. Judi ni ragu. Ya ke tidak? Lala sekali main osom, main okey. Dia tak ada jelas. Ragulah tu. Benda yang meragukan boleh jatuh haram. Sebab tu syubhah tu ragu. Halal ke? Haram ya? Nabi kata apa? Tinggalkan. Cari dulu sumber dia. Dah jumpa baru boleh. Kalau ragu-ragu, tinggal. Nampak? Jadi sekarang ni, anda duk beramal. Jangan, minta maaf saya cakap. Jangan action dengan amalan. Ustaz jangan kaitkan depres dengan iman. Jangan kaitkan. Saya dah beramal tau. Saya tak tuduh anda lemah iman. Tapi anda sendiri yang rasa macam insecure, macam kita nak tuduh dia tak beramal. Sedangkan, adakah betul amalan itu? Ataupun anda masih ragu, gangguan akal masih ada, keraguan? Siapa nak settlekan ragu ni? Saya nak tanya, siapa nak settlekan ragu tu? Bolehlah bincang-bincang, cerita perasaan. Kenapa sedih ya? Okey, begini. Jangan fikirkan sedih tu ya. Okey? Okey, let's talk. Okey. Apa sebenarnya main kat fikiran tu? Saya sedih. Okey, sekarang fikir yang gembira. Okey, fikir gembira. Okey, sekarang ni biarlah sedih tu. Okey, you kena gembira. Okey, ni saya bagi contoh Apa you suka dalam hidup? You suka buat apa? I suka, okey, you suka ni, okey tak apa, kita buat yang suka dulu ya. Suka. Soal, hilang tak ragu tadi? Nampak? Keraguan masih belum dihilangkan. Sebab itu, dia akan keluar karangan berjela-jela. Karangan berjela-jela. Orang yang dah selesai daripada depres, dia tak cakap banyak. Dia tak akan keluar berjela-jela. Orang yang tenang kan, nak cakap banyak apa? Dia keluar formula je. Saintis mana cakap banyak? Ada cakap banyak ke? Mana ada? Siap diam ke? Keluar formula dia. E, MC square. Pum, keluar. Oi, ini betul-betul ni faham ni. Daripada itu pun dia cakap banyak. Dia huraikan formula. Bukan huraikan cerita dia sakit. Cerita sakit, cerita itu, karangan 3 muka surat, 4 muka surat. Kita baca pun datang stres balik kita baca. Kita baca. Ya Allah. Tak apa. I can do it. Mana yakin? Sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Yang hilang-hilang tu, atau apa gangguan lain tu, keluar balik, lawan balik. Baik. Jadi, ragu syubhah. Syubhah tu boleh jatuh pada haram. Jadi, fikirannya ragu, boleh jadi benda yang merosakkan. Sebab tu Islam sangat menjaga akal. Jangan duduk dalam keraguan.
Sebab tu tak ada istilah taklid, ikut-ikut, buta taklid buta. Islam tak ada mengajar kita taklid. Sebab tu ilmu itu wajib. Ini siri 1 ni saya nak buka gambaran tentang akal punya peranan. Dan sebenarnya nak bagi tu depres tu duduk ke akal. Tekanan perasaan yang menekan akal. Perasaan yang menekan akal sehingga akal tak boleh fikir. Sebab tu doktor ataupun siapa-siapa saja cuba nak menafikan akal ni iman. Memanglah kalau kita kata akal iman, macam tak ada kena-mengena Ustaz. Akal dengan iman. Takkanlah dia lemah iman. Tapi iman cerita bagaimana kamu uruskan ujian. Sekarang kamu dah gagal berfikir. Memanglah kita, kamu lemah iman. Sebenarnya dah ada tanda dah sebenarnya. Doktor, kalau doktor boleh kesan tanda penyakit, takkanlah benda yang melibatkan iman ni takkan tak ada tanda. Takkanlah selemah itu agama sampai tak boleh nak trace. Nampak? Jadi perasaan menekan fikiran. Sebab tu saya tulis dalam panjang lebar, saya tulis dekat page saya itu. Yang baca tak baca pun tak baca. Baca tengok. Saya tulis bukan saya saja. Saya buat satu kesimpulan. Apa dia? Saya tulis tentang motivasi dunia yang memaksa adalah punca berlakunya tekanan. Tekanan jiwa lah. Tekanan akal orang jarang panggil tekanan akal. Orang panggil tekanan jiwa. Depres. Orang kata sebenarnya ada jawapan. Depres tu jiwa-jiwa cara nak keluar. Dia iman lah. Tapi nak nafikan juga sebab jiwa akal tertekan. Dia lari ke akal pula. Sedangkan tekanan jiwa. Tekanan jiwa je jadi gila. Gila bukan kat hati Ustaz. Gila kat akal. Kadang-kadang kita ni, bila kita bercakap, biarlah ahlinya kupas. Bukan semata-mata akal yang kita nampak pada otak. Akal ni adalah bersifat gaib, roh. Bukan otak. Otak ni satu bab, dia komponen biologi. Tapi yang menyebabkan otak tu tertekan, ada satu lagi dorongan yang datang dari dalam. Sebab tu jiwa gagal berfungsi dengan baik tu panggil tekanan jiwa, hospital sakit jiwa. Kenapa tak dipanggil hospital sakit mental semata-mata? Dia panggil sakit jiwa. Tapi dalam perubatan takkan jiwa nak ukur kat mana tuan-tuan? Kat siku, kat telinga, kat mata, kat hidung. Itu sakit hidung. Itu sakit mata. Sakit telinga, sakit jiwa, tak ada ukuran. Sakit mental lah. Maka mental dijadikan ukuran kepada jiwa. Sekarang ni ada kaitan tidak mental dengan jiwa ni? Cuma mental ni ada pakar mental. Itu saja, pakar jiwa tak ada orang nak claim dia tu pakar jiwa. Sebab jiwa bicara soal roh. Kita pun takkan claim saya ni pakar jiwa. Tapi ada juga orang berani claim. Dia tu pakar hati. Hati apa? Hati yang pedu. Tak ada lagi orang nak claim jiwa. Jadi bidang kedoktoran dah yang mengambil alih. Pakar sakit mental. Itu je lah. Tapi mental itu berlaku tadi dalam perbincangan kita. Perjalanan je itu boleh jadi kerana berlakunya failure pada sistem biologi ataupun perjalanan ke arah itu. Tak ada lagi pakar sakit jiwa. Mana ada hospital pakar sakit jiwa? Doktor ni yang pakar jiwa ni. Tak ada. Dia mesti pergi kepada biologi. Sebab tu mental. Panggil mental. Aku mental lah. Jadi jangan sembarang hukum orang yang mental ni lemah iman. Jangan sembarang hukum. Jadi kita tidak adil menghukum yang mental ni lemah iman. Memanglah. Kita tak hukum dia. Mungkin sebab mental tu ada perkara-perkara yang pergi ke arah mental tadi. Contoh panas dan terlampau tinggi. Dia sebab dia dari kecil dia demam panas. Pecah satu urat. Memanglah tuan-tuan. Tapi kita kena tengoklah kronologi cerita The X-File dia. Yang mana memang bekas-bekas pesakit depression yang masih belum selesai ni. Dia akan cerita sendiri masalah dia. Saya baca sendiri, saya tengok. Ada satu tu saya baca. Minta maaf lah. Kena tengok juga. Bukan nak tengok, kena tengok juga.
Sebab apa? Dia kata, tapi kes saya ini kerana terlalu lama bertahan, tidak melepaskan apa saja yang datang, dia lawan menentang keras penuhnya, mengiyakan apa saja bentuk cabaran tanpa peduli soal lain. Nampak? Saya ni, dia kata boleh jadi faktor genetik, sebab ekonomi, sebab sosial. Iman tak masuk campur. Jadi orang boleh depres. Memanglah. Tapi kita baca dari sudut ekonomi, sudah bekerja sejak tahun, saya kerja sendiri, saya macam-macam. Macam-macam dia nak buat. Itu saja. Dia panggil overload. Overload je. Tiba satu masa keadaan jadi gelap, putus, kosong, shutdown, hilang timbang tara, hilang diri, tak ada keseronokan. Itulah teruknya depression. Minta maaf cakap. Kadang-kadang buka sendiri ni yang kita kena tengok ni. Kalau dia depression, dia diam, kemudian cure sendiri, okey lah. Tapi sebab bila dah buat pengaruh ni, kita kena, saya kena, apatah lagi nak menafikan iman. Saya kena ke depan lah. Nampak? Dan sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT, perbincangan kita malam ni, bagi yang baru, dan semua yang menonton, kita ada uslub perbahasan. Okey? Kita ada uslub perbahasan kita. Yakni, kita sedang membincangkan mengikut kaedah. Kaedah apa kita bincang ni tuan-tuan? Ni Ustaz cakap ni, apa kelebihan dia? Biasalah kan. Tak apa. Kita bagi tahu insya-Allah. Bagi akal anda tu tenang. Boleh menerimanya. Kita ada kaedah. Itu dipanggil formula soft. Formula soft inilah yang mana menjadi troubleshooter untuk kehidupan. Kita bukan main tuduh-tuduhnya. Tak ada. Sangka-sangka tak boleh. Sebab asas pertama dia mesti benar. Tak boleh main sangka-sangka. Tuduh-tuduh, no. Sebab ini benar. Ini R&D. Research and Development. Ingat kita dah buat R&D. Bercakap mesti kena ada bukti. Tak ada bukti, jangan cakap. Tak ada. Bukti boleh dapat dengan dua. Secara asas. Bukti yang nampak, jelas. Atau bukti yang dia panggil gaib. Tetapi ada juga boleh jadi sandaran. Yang zahir dan batin. Dua-dua ni boleh jadi bukti. Yang gaib saya letakkan nakli. Inilah Al-Quran. Al-Quran gaib tuan-tuan. Al-Quran gaib. Sebab dia rukun iman. Yang jelas ini sunnah Nabi. Ulama, ijma', qiyas. Lepas tu contoh-contoh yang boleh diambil manfaat pada manusia. Senang cerita manusia lah. Bukti pada manusia. Ataupun kejadian. Ini Allah suruh. Kita search, kita tengok, kita fikir. Baik, sekarang ni, bila sebut tentang depressed tadi, isu kehidupan kan? Okay, sekarang ni, dalam kuliah ni, betul-betul kaji bab kehidupan. Adakah kita tidak layak mentafsir, bercerita soal depressed? Mestilah ada kelayakan. Allah bagi. Sebab kita sedang tafsir kehidupan, sudah pasti depressed ni soal kehidupan. Apa tadi yang dia kata? Soal kehidupan apa? Ekonomi lah. Soal PKP lah. Soal apa? Genetik lah. Soal apa tadi? Soal macam-macam. Susah lah. Nah, itu semua kehidupan. Adakah kehidupan ni menonong-nonong cerita? Taklid buta? Ikut saja? Oh, aku ni stres sebab ekonomi. Oh, ya betul-betul sebab ekonomi. Oh, aku ni stres sebab susah ni. Oh, ya. Oh, aku ni stres sebab hilang kerja saja. Oh, ya. Aku stres sebab isteri. Aku stres sebab anak. Dah tu hidup kita tak ada identiti ke? Kita tak ada identiti ke? Sampai kita ni menyandarkan kehidupan kita kepada orang lain yang tentukan kita. Nampak tidak? Kalau anda kata sebab kita sepatutnya bukan ikut sebab itu.
Contoh, macam kita, takkan tak ada imun sendiri. Setiap manusia, contoh manusia, Allah jadikan ada sistem biologi ni tuan-tuan. Dia ada bioenergy tuan. Ini ada sistem imun sendiri tuan-tuan. Ada orang yang tak sempat nak ambil antibiotik tuan-tuan. Anda jangan ingat semua orang kena pergi ambil antibiotik. Kalau macam tu, boleh ke hospital nak cater 6 bilion umat dekat mata muka bumi? Saya nak bagi tahu, boleh ke? Minta maaf saya cakap. Kita Malaysia pun tengah nak bagi imun vaksin pun, kita masih lagi sedang berjuang nak suruh orang vaksin. Imun. Saya nak tanya, COVID yang berlaku, dia cure tu, ni saya cerita biologi, dia jadi sihat tu, dah dicucuk ke belum cucuk? Imun. Sebab tu failure macam orang yang dah sakit, ada track record. Biasa-biasalah yang ada rekod biologi dia. Penyakit itu, penyakit ni, kegagalan paru, buah pinggang itu. Dia ni, maka dia punya imun rendah, tak boleh nak lawan, maka jangka hayatnya pendek. Bila imun tinggi, maka develop own immune. Takkanlah semudah itu kita nak ikut penyakit. Kalau macam tu tuan-tuan, tarik nafas, sakit terus. Sebab dalam nafas berapa banyak bakteria ada. Bagi tahu. Sebab tu kita bercakap, sebab tu duduk pengajian kelas ni, jangan duduk dengar-dengar nak cerita. Kita bukan cerita perasaan. Bukan kita nak menyalahkan. Kita kaji. Kita tak nak terperangkap dengan isu-isu yang tidak ada asas. Kita kena cari asas. Kita kena cari sidik. Ni kata sidik ni. Ini yang kata kita rungkai balik ni. Sekarang ni perbincangan dah nombor 3 dah sebenarnya. Fatonah. Sebab tu bila Fatonah ni saya detail lah. Sebab tu ada setengah, beratnya Ustaz. Saya kaji, tak apalah. Belapan dada je dulu. Terima je. Tak faham tu tepi dulu. Doa minta Allah bagi faham. Kita dah pergi pada Fatonah dah. Betul, saya tulis pengajian hikmah dalam kehidupan. Saya akan lebih pergi pada, kalau hikmah dalam kehidupan ni, dia pergi pada kebijaksanaan. Kita akan pergi memperincikan, memperhalusi permasalahan hidup. Sebab tu bila fasa ketiga tengok, mula cerita tadi depress, tentang susah. Iman mana iman? Sebab tu kadang-kadang bila dah pergi ke fasa ketiga, orang cuba nak nafikan iman, sebab dia dah jauh dah sebenarnya. Iman nombor 1. Lepas tu kerja iman ni dah selesai dah. Tapi sebab tak bawa iman sampai ketiga ni, perbincangan terputus, maka dia tak ada nampak kaitan tentang iman. Sedangkan iman berkait pada semua perkara. Nampak? Sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi kita tak nak kacau pada sistem biologi. Kita tak mau kacau. Sebab tu kita tak akan menafikan perubatan yang ada dalam sistem perubatan kita ni. Kita tak nafikan anda nak pergi makan ubat, silakan. Anda ada mental di sini, makan ubat, silakan. Itu biologi, dipanggil otak. Tapi yang menyebabkan mental, anda pun mencari sebab. Otak mental, tapi ada perbahasan tentang akal. Akal ni mengatasi otak. Sebab ada orang ada otak tapi tak ada akal. Ada. Ada otak. Otak mana? Letak kat lutut ke? Kan dah kena sekali. Sebab tak boleh fikir. Akal ni suruh berfikir. Fikir bukan semata-mata otak. Otak adalah organ yang memegang kerja berfikir. Tapi bukanlah fikir itu sepenuhnya otak. Sebab tu kena, luas je. Ya. Kalau hanya letak kat otak yang kecil itu. Tapi itulah. Takkanlah kata, sebab kita berada di dunia yang nampak. Jadi Allah Ta'ala pun tahu menjadikan manusia, maka kaitkanlah akal ni dengan otak. Kaitkanlah, tak ada masalah. Sebab tu otak dan akal memang ada berkait rapat. Sebab tu jangan buat benda yang merosakkan otak. Otak ni rosak boleh jadi sebab pemakanan, makanan. Sebab tu orang seboleh-boleh kata tak ada kaitan dengan iman. Memanglah.
Memang dari satu sudut memang boleh nampak macam tak ada kaitan dengan iman. Tapi bila cerita tentang tertekan, adakah semata-mata disebabkan faktor makanan? Sebab tertekan, tekanan ini akal yang di sini. Bukan mental lagi tau. Dia belum jadi mental. Kalaulah ada gangguan pada otak dia, yang mana disebabkan oleh genetik. Ya, ambil balik isu genetik yang mana disebabkan oleh darah. Dan mungkin ada gangguan-gangguan ketika disebabkan gangguan, mungkin aksiden ke fizikal. Terhantuk kepala. Okey. Islam menerima hujah itu. Tapi sekarang ni, dia sihat, dia waras. Dia waras isu dia. Tapi kenapa boleh jadi mental? Dia waras. Dia tak ada fizikal, otak dia tak tergantuk. Tak ada. Tak tergantuk elok. Dia hantuk dinding sendiri ada lah. Bukan terhantuk. Aksiden, dang, langgar. Tu boleh. Ni saja pergi dinding hantuk kepala. Tu saja panggil. Tu cari penyakit. Nampak? Adalah benda-benda hilang waras, ambil alkohol ke. Ni bolehlah kait makanan. Tapi daripada elok waras, ambil arak, judi, ini semua mabuk-mabuk ni. Walaupun judi tu tak mabuk, tapi mabuk dalam berfikir. Beli 1000 kali, satu pun tak kena. Tu kan berjudi tu, mabuk. Kau ni mabuk ke apa? Cuba lagi, 1,000,000 kali. Seorang ni kena. Kau ni tak boleh fikir waras ke? Sepatutnya, engkau usaha engkau, patut dapatlah hasil. Ni boleh burn macam tu je. Logik boleh fikir. Tapi dia tak boleh fikir logik. Dia tak waras. Maka benda-benda macam ni haram. Soal, daripada akal yang waras, tiba-tiba tak waras. Kenapa? Itu yang nak kita rungkaikan. Dadah lagi. Apa saja yang mabuk lah. Dalam Islam dipanggil mabuk. Yang memabukkan. Habis Ustaz, kalau arak tu tak memabukkan, sikit. Walaupun tidak memabukkan, tetapi benda tu membahaya. Dia bagi masuk kategori bahaya pula. Membahayakan. Walaupun sedikit. Dia adalah racun. Jadi mana je ada tumor otak boleh baca Quran. Baik. Macam mana nak berdepan dengan orang macam ni? Tak apa. Kita belajar dulu. Kalau nak berdepan tak mampu, kita diam je. Buat masa sekarang tak. Jangan dilawan dengan orang tengah akal yang tidak waras. Memang hujah tidak menjadi apa? Makanan dia. Dia tenang tak waras. Sebab tu perlu waraskan dulu. Sebab tu ada orang yang bila bagi nasihat, dia makin tertekan. Sebab waktu itu dia bukan guna akal lah. Akal dia sedang berada pada tahapan yang sangat rendah, tertekan. Sebab itulah banyak nasihat-nasihat yang pergi pada pakar, pergi kepada ni ambil ubat. Dia bukan nasihat ubat, lepas tu pergi pada benda yang dia suka. Dia maksudnya dia tidak lagi, sebab akal dia dah overload. Sebab tu kadang-kadang kalau kita bagi nasihat, berbaliklah kepada Allah, dosa. Dia mula lagi stres. Dan nak pula kalau ada yang saka kan, lagi stres. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Hidung gam ke apa semualah benda-benda yang boleh membahayakan, memabukkan. Dua benda ini, hukum haram itu benda yang membawa pada mudarat. Itu jatuh haram tu. Itu datang pula fatwa masalih musalah keadaan semasa. Itu kan ulama-ulama buat fatwa, keluar-keluar fatwa tu. Dia tengok benda-benda yang memudaratkan. Maka jadi haram. Sebagai contoh, ambil contoh isu masjid. Ulama dah cantik dah. Sebab tu dalam satu kenyataan saya tulis. Islam je yang beria, yang bersungguh nak menjaga wabak ni sebenarnya. Tapi ada tangan-tangan yang cuba menggagalkan usaha ini.
Ulama sampai tak boleh cakap apa dah. Tu bahaya tu. Bukan salah ulama, bukan ulama tak buat kerja. Hati-hati tuan-tuan. Jangan sekali-sekali menghukum benda yang kita tak pasti. Kita kata ni ulama apa cerita? Siapa ada ulama tak tercakap. Tak tercakap. Contoh kat masjid SOP, kita lah yang paling disiplin. Tapi masuk bidang ekonomi, hara. Bak dunia ni semua ikut perasaan, ikut nafsu masing-masing. Bak agama, semua tunduk ikut peraturan. Nampak tak tuan-tuan? Dunia punya penangan macam mana? Ikut pandai mereka. Nabi kata jangan masuk tempat wabak. Jangan masuk. Yang ada jangan keluar. Kita masuk. Sebab apa? Ada kepentingan dunia. Ada kepentingan dunia kita masuk. Dah kata duduk. Jangan pergi tempat bahaya. Pergi juga kepentingan dunia. Agama tuan, solat tu tiang agama pun kita boleh surrender sekejap. Surrender apa? Tak payah lagi jemaah dulu. Okay, kita jemaah kat rumah kita pun. Padahal jemaah tu sunat muakkadah. Kita ini benda yang harus. Benda yang boleh bincang, boleh kita KIV kan? Tak boleh. Dunia yang banyak outlaw, overrule. Undang-undangnya ada. Sampai ulama' tak boleh cakap apa. Sebab bidang ulama' minta maaf cakap. Ada satu jabatan. Jabatan tuan. Jabatan pula di bawah kementerian. Anda kena faham. Jangan semudah-mudah kata, ni apa ni ulama' ni. Jangan cek pasal. Kalau kita duduk kat situ pun tergedu je. Sebab dia ada lagi. Ada lagi yang atas. Ada lagi yang atas. Lainnya kalau dia duduk paling atas. Tu duduk paling atas, tak buat kerja, memang kena. Contoh dalam sistem, jangan cakap kan jadi fitnah. Tapi sistem kita tuan-tuan, bila kata semua nakkan hindar mudarat. Tapi kadang-kadang ada tangan-tangan yang ada kepentingan. Sebenarnya Islam dah cantik dah. Islam dah cantik dah. Mudarat, memang mudarat. Walaupun saya sihat, tapi ulama' meletakkan bahawa Malaysia tengah sakit. Satu dunia, Malaysia sakit. Jadi ulama' menghukum kepada mudarat yang besar, maka menyebabkan gugurnya kewajipan-kewajipan yang ada pertimbangan. Di situlah contoh kewajipan Jumaat. Anda tak boleh nak stres. Tak boleh Jumaat, tak boleh Jumaat. Kenapa ni? Masanya kita diuji begini. Beruntunglah siapa yang pernah Jumaat dulu dan konsisten. Beruntunglah siapa yang, sebab tu Nabi kata, sebelum datang fitnah, beramal. Nanti ada masa kita tak boleh beramal. Sekarang, nganga tuan-tuan. Baru memberontak. Siapa yang Allah bagi kekuatan, macam contoh. Allah takdirkan saya tuan-tuan. Memang setiap malam, memang pergi masjid. Kalau tak, saya lah orang petapa yang paling memberontak. Nak ceramah. Tapi tengok, Allah bagi kat mana. Di sini tuan-tuan. Ada tension. Tension aku tak ceramah. Ada. Allah bagi setiap malam. Anda dilarat tak larat dan dengar. Dah lama bosan dengar. Tu je lah. Kita tak bosan ceramah. Sebab buat ibadah tak pernah bosan. Kalau dengar tak niat untuk ibadah, dah bosan. Itu je. Bosan satu, tak faham satu. Kalau niat betul-betul sebab ibadah, nak cari Allah, yang berat jadi ringan. Itu je. Jadi maknanya, balik pada perbincangan kita ni, akal ni memang sangat dijaga. Jaga akal. Hifzuddin dipanggil. Maqasid syariah. Jaga badan. Jaga harta. Itu semua kedudukan-kedudukan yang dijaga oleh agama. Jaga harta. Jangan buat benda-benda yang merugikan. Memang Islam semua jaga. Nampak? Jadi sebab itu kolektif lah, maksudnya dia tidak jadi yang mandatory. Jadi sepatu benda dalam sistem, satu sistem dah cantik, tapi ada yang cuba overrule the system. Ini yang jadi masalah ni. Overrule the system. Macam kita lah, hukum dah cantik, tapi kita sendiri yang langgar hukum sebab kita ada kepentingan, betul tak? Hukum kata contoh hukum. Hukum cinta dunia tuan-tuan.
hukum, haram. Satu penyakit. Tapi kita tak endah tentang cinta dunia. Kita malah tak kaji apa tu cinta dunia. Antara penyebab akal jadi rosak, cinta dunia. Akal, fikiran. Baik, saya tak bagi takrif mudah ya. Cinta benda yang indah. Cinta benda yang indah. Tapi indah kita tak pada dunia. Siapa salah? Adakah dunia itu indah? Kita tanamkan bahawa indahnya dunia. Siapa ajar suruh indah dunia? Siapa ajar? Ada agama ajar? Kita yang kena indahkan dunia. Dunia, kita yang kena indahkan. Asal tak indah. Perangai anak, kalau dia biarkan, memang akan jadi kurang ajar. Kita yang kena didik dia. Isteri, kalau dibiarkan, jadi isteri yang kurang ajar. Suami, tidak dididik, jadi suami yang kurang ajar. Dunia ni kalau dibiar, semua buruk tuan-tuan. PKP 1, tuan-tuan. PKP 1.0. Waktu tu first impact, tutup semua. Cuba tengok apa jadi. Berlumut habis. Dunia tu cantik ke? Muka tu. Kalau tak dilincurkan, tidak dijaga, dia biar dia. Apa jadi? Buruk lah. Tak ada lencu, tak ada apa, pakai biar, malas kata. Buruk lah. Sebab tu jaga bersihkan. Cuma kata, pelik benar, asyik bersih muka, tak bersih hati. Dia ada dua. Orang beriman ni ada dua cerita. Dia sibuk bersih muka. Hati tak bersih juga. Dia biarlah dua-dua bersih muka, sampai tu ingat, ya Allah, ambil uduk, ya Allah, bersihkan hati aku macam aku bersihkan muka aku. Buruk tuan-tuan. Dunia ni, siapa punya perangai suruh indahkan ni? Saya nak cakap yang depres ni. Sebab tu kita bercakap, biar ada relevan sikit. Minta maaf cakap. Cinta dunia, mengindahkan dunia. Letak pangkat tu indah. Letak jadi wanita yang berkedudukan tinggi tu indah. Berumah besar itu indah. Berkereta mewah itu indah. Apa lagi? Semua benda nak diindahkan. Lain sekali indah khabar dari rupa. Baru tahu. Akal tak boleh terima tuan-tuan. Akal ni Allah jadikan satu sistem yang sangat cantik. Kalau benda-benda yang batil masuk ke akal, lain sekali dia akan shut down. Sebab tu orang yang banyak fikir dunia tuan-tuan. Fikirlah, silakan. Kalau tak nak cerita bab iman, silakan fikir bab dunia. Saya nak tengok sejauh mana akal dia boleh berfungsi dengan baik. Lain sekali dia akan shut down. Sebab dia masuk benda fikir dunia. Habis bukan suruh fikir dunia ke Ustaz? Sekarang ni, adakah dunia tu je kita nak fikir? Itu maksudnya. Fikir dunia apa? Fikir duit. Berapa nak dapat? Fikir income. Fikir benda. Fikir jawatan. Fikir nakkan ada kedudukan. Fikir nak ada nama. Jaga nama. Sedangkan sepatutnya uruskan anak. Uruskan hidup. Bukan suruh fikir apa aku nak lagi dalam hidup ni. Nampak? Contoh benda yang kita tak berfikir lagi. Kita tak guna akal fikiran. Sebab tu dalam Quran 49 kali Allah kata suruh berfikir. 49 kali suruh berfikir. Afala yatafakkarun. Sebagai contoh benda yang kita tak fikir. Tengok tuan-tuan. Apa dia? Contoh, kaya. Kaya. Kita tak fikir pun. Kaya tu apa? Tak pernah kita nak kaji sebenarnya. Malah kita mula menyangka. Yang dipanggil think tu. Menyangka think tu, sangka kaya itu harta. Maka menyangka pula harta itu mulia. Menyangka pula miskin itu hina. Siapa punya kerja ni? Menyangka. Siapa lagi menyangka? Contoh, orang
terkaya. Ini yang panggil ujian. Berfikirlah sepatutnya. Bukan bersangkalah. Akal ni boleh dua. Berfikir dengan benar, menyangka dengan batil. Orang terkaya. Nampak? Sifat ni tuan-tuan. Ini ada orang cikgu BM, sila muncul. Ter ni duduk kat mana? Ter ni apa maksud ter? Dia kata benda yang tak sengaja, tidak sengaja. Ataupun perbuatan apa? Tidak sengaja. Biasa ter ni, kita boleh dudukkan pada perbuatan. Perbuatan. Kaya ni perbuatan ke? Mana? Cikgu-cikgu bahasa, sila muncul. Bantu, tengok. Biasa tertidur. Dengar kuliah, tertidur. Tu bermaksud tak sengaja tidur. Atau masuk-masuk kuliah dengar sambil sambil baring, sambil menyandar kat TV, kat sofa sambil menyandar. Tu memang saja nak tidur. Tu memang saja nak tidur. Terjatuh. Banyak kepada perbuatan. Terlena. Datang kuliah, bawa apa? Bawa toto. Atau memang saja nak tidur, memang kau halau keluar. Ni tengah tertidur. Sama Ustaz, tadi balik kerja lewat, kuliah maghrib tertidur. Sebab tu saya sangat bersangka baik. Semua yang datang semua tak ada niat pun nak tidur. Tertidur. Faham. Terkaya paling kaya. Okey. Kenapa tidak diletakkan orang yang paling kaya? Dalam istilah bahasa, sifat paling ni tidak akan digunakan, tuan-tuan. Sebab tu dia panggil dalam bahasa the richest. Dia akan panggil terkaya. Dia akan ter juga. Dia tidak akan pergi pada orang yang paling kaya di dunia. Tak ada. Sebab bila paling, dia maksimum. Bila maksimum, adakah dia je yang ada harta banyak itu? Tak. Sebab ada lagi yang ada harta akan banyak lebih daripada dia. Bermaksud, kaya bukan pada manusia. Dan nombor 1 sampai nombor 10, the richest man in the world, orang yang terkaya di dunia. Tengok tuan-tuan, nama semua sama. Terkaya. Kita duk nampak 46 bilion. 46 bilion. Dia panggil apa? Steve Jobs. Kita duk menyangka kaya itu bilion duit. Ni nama tak berfikir ni. Walaupun disebut. Sebab tu suruh ini ujian. Ujian ni ujian. Akal. Akal kita. Akal yang dipikir, yang didorong oleh ilmu yang benar. Mampu tak membezakan? Kenapa tak panggil terbilion? Kaya juga. Nombor 1 kaya, nombor 2 kaya, nombor 3 kaya. Kenapa nombor 1 sampai nombor 10 guna sifat yang sama? Kalau guna sifat yang sama, bermaksud sifat ni bukan milik manusia. Kalau sifat ni milik manusia, kalau dia duduk pada seseorang itu, maka orang lain tak boleh panggil nama tu. Sebab milik orang itu. Tapi kalau nombor 1 pun dibagi kaya, nombor 10 pun dibagi kaya, bermaksud kaya ni hak milik kerajaan langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Ada pemilik nama kaya. Maka sidang jemaah yang muliakan Allah SWT nak menunjukkan kita tak terfikir. Kaya pada jiwa betul tak Ustaz? Bukan betul tak Ustaz. Memang itulah kaya dia. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina an nafs. Tidaklah kaya itu pada harta, kaya itu pada jiwa. Nabi dah kata. Dan fitnah, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Mal ni harta kan? Fitnah kan? Nabi kata tadi fitnah.
Apa fitnah? Kita tertukar kaya itu harta. Itu fitnah. Tertukar kita. Sedangkan kaya bukan harta. Nabi dah kata balik, laisal ghina. Tidaklah kaya itu an kasratil arad. Orang yang banyak harta. Walakinnal ghinan an-nafs. Tetapi kaya itu pada jiwa. Nampak? Tengok. Jadi saya nak bagi tahu, bila harta ni fikir pada akal, dan akal pula berfikir nombor, satu berapa plus, hitung plus, berapa pula nombor ni pula, dia letakkan kepada jaminan. Apa kita bincang ni? Akal yang diletakkan pada perkara yang salah. Jaminan bubuh ke akal. Jaminan bukan ke akal. Sebab tu berubah-ubah macam SOP. Berubah-ubah. Akal tidak menjamin. Tak jamin. Sebab akal ni ada limit dia. Nampak? Jadi makanya apabila kita letakkan kepada cinta dunia, yakni dunia indah. Indahnya dunia ini. Indahnya nombor itu. Seronoknya bila ada jawatan. Indahnya bila duit banyak. Indahnya. Akal pula meletakkan jaminan. Ready. Siap sedia untuk akal itu hancur. Dan anda akan buat benda yang tak masuk akal. Orang yang banyak duit, dia tidak meletakkan akal dengan iman. Ni masuk nanti perbahasan iman nanti. Dia tak takbir akal dengan sempurna, maka dia akan buat benda yang tak masuk akal. Tak masuk akal, ataupun dia dah mengatasi akal tu, dah tak boleh buat apa, dia akan shut down. Sama ada gila, tu kata mental tu, gila, tak boleh fikir, ataupun dia buat gila-gila. Gila-gila betul dia buat. Nak jadi orang, ni saya ambil perkataan, nak jadi orang kaya kena gila-gila. Sedap-sedap kata dia nak jadi orang kaya kena gila-gila. Mazhab mana mengaji? Mentang-mentanglah orang yang berharta bercakap, kita pun yang tak ada harta ni terpaksa akur dengan orang yang berharta cakap. Minta maaf. Ini yang kata Nabi dulu. Para sahabat ketika pembesar-pembesar yang mempunyai kuasa dan tahta suruh sujud kepada mereka, sahabat tak nak. Biarlah kami susah, tak apa. Itulah pembesar-pembesar dulu kata sombong. Mereka pula kata Islam sombong. Sebab nak ditawarkan kedudukan harta tak nak. Kami nak ikut kamu. Kamu pun ditakbir oleh nafsu. Kami nak tunduk dengan matlamat dan perbahasan kamu. Itu ibarat gitulah. Tak ada. Sebab itu, bila orang berharta berkata, bagi semangat, tanpa ada bimbingan yang benar. Yang tak ada harta terpaksa akur. Yelah, kita nak cakap banyak pun sebab kita pun bukan pegang 1 million. Yes, kita kena hormat lah. Kalau kena dengan saya, minta maaf. Saya akan tanya balik. Kalau betul lah dapat 1 million, bila tarikhnya, bila jangka dapat? Please, proof. You punya prediction itu betul. Exactly. Bila tarikh dapat? Just duit sama dengan gila-gila. Betul ke Ustaz? Wallahualam. Kena tanyalah just duit tu apa. Orang yang buat just duit tu apa maksud dia, saya tak tahu. Nampak? Bila? Kalau betul. Tak boleh jangka. Benda yang tak jangka. Saya tanya balik. Orang yang duit banyak-banyak tuan-tuan. Dia boleh jangka ke duit dia akan habis? Dan saya nak tanya balik. Yang orang banyak duit. Anda boleh jangka ke duit banyak dalam akaun? Please. Please. Prove me. Jangan ingat kita takkan duit ratus-ratus juta. Kita tak boleh cakap pasal ratus-ratus juta. Ini yang bahaya. Bila akal ditakbir oleh sangkaan. Ni dia. Berbalik pada biologi. Okey, akal ni cerita dia luas. Bukan sekadar mental makan, salah ubat, salah ni darah naik. Ni bercerita soal fahaman. Dia panggil perang saraf. Perang
saraf. Sehingga tercabut saraf, faham? Jangan main-main dengan perang saraf. The big company, contoh McDonald, dia tak jual produk, tuan-tuan. Dia jual ideologi. Dan semua, kalau tengok yang mana memegang, contoh kita sepakat IMF. Kita pun cakap ni Rockefeller punya cerita, Rothschild punya, Dajjal. Mereka kontrol kebanyakan company-company besar. Why? Sebab daripada situlah mereka akan bagi ideologi. Mereka meniaga pun tuan, bukan kosong kita meniaga. Yelah, cakap kan, duit aku banyak lah. Fikir duit banyak dia. Mereka meniaga, mereka kontrol fikiran. Walt Disney, kartun, apa? Dia panggil logo, simbol. Sebab tu semua perniagaan ada simbol. Simbol ni yang akan pegang akal. Yang main. Sebab tu mereka pun gaji. Mereka tahu nak masuk kat mana. Setakat nak bagi makanan ni, itu satu bab. Dan halal dan haram pun sama juga, ideologi juga. Dia bukan sekadar makanan, dia kefahaman. Dia tak faham halal dan haram. Sebab tu dia panggil halalan toyiban. Halal dah betul dah, toyib tak? Tak toyib. Toyib ni maksudnya tidak jelas. Halal lah, memang kerja tu halal, tapi tidak jelas. Apa dia? Seorang solat lambat-lambat. Lepas tu kefahaman tidak benar. Nampak? Sebab itu, bila kata kegagalan mentadbir akal, dengan kefahaman yang benar, punca berlakunya stres. Itu je. Saya tak masuk bab iman lagi tu. Boleh kaji lah. Kegagalan mengurus takbir akal menyebabkan berlakunya tekanan yang di luar kemampuan. Lalu dinamakan tertekan. Sama dengan overload. Hukum akal yang kita bincang dalam akal itu, ya, kita kaitkan dengan hukum akal lah. Wajib pada akal. Akal yang wajib menerima hukum. Akal yang wajib menerima hukum. Akal yang waras, maka wajib pada akal. Apa dia? Dia kena meletakkan, ni kata takbir tu, bila kata Cikgu Amir tanya tu, dia dah pergi kepada kaedah mentadbir akal. Itu nanti saya sambung perbincangan seterusnya nanti. Saya takkan sambung malam ni. Saya nak cerita tentang perjalanan manusia dari sudut biologi dan bioenergi. Maka kalau kita nak kaitkan tentang, baik, saya tulis secara lebih mudah. Maka kalaulah mental itu di sudut physical, lalu kita namakan biological, maka lawan kepada mental ataupun pairing, bukan lawan, pasangan dia adalah fikiran. Mental ni, otak. Ini akal. Maka bila sebut fikiran, dia disorder. Fikiran tak betul. Disorder. Tulis sebelah sini. Sebelah sini. Sekejap. Saya padam. Dia mental disorder. Dia tak boleh terima arahan. Mental tak betul lah. Disorder lah, tak boleh terima arahan. Tak terima arahan. Kenapa berlaku begitu? Kerana fikirannya di luar kemampuan. Sebab apa di luar kemampuan? Kegagalan mengurus tekanan. Yang mana tekanan di luar kemampuan, maka berlakulah tertekan. Dan tertekan akan masuk ke sini, mental, akan berlakulah disorder.
Sehingga wa na'udzubillah min zalik, gila. Doa apa nak baca? Dah kalau dah masuk gitu tu kata, kalau dah masuk tu Allah. Dah masuk, even dah masuk disorder pun dah. Dia ambil masa lah tuan-tuan. Sebab tu ramai orang cuba beramal. Macam mana nak beramal? Fikiran dia tidak waras. Sedangkan nak menanggung amal, itu syaratnya berakal, waras, tenang. Anda ingat beramal ni untuk orang yang tak tenang. Tu cerita dia. Kita salah faham konsep amal. Kita ingat amal ni untuk orang yang stres. Tak. Orang stres memang takkan beramal. Tak maaf cakap. Dia beramal lah Ustaz. Sebab dia stres. Waktu dia tak stres tu dia beramal kuat lah. Ya tak iyalah. Habis tu, nampak tak stres? Dia beramal, ya ke dia tak stres? Sebenarnya dia stres tu mengamal. Dia hafal 30 juzuk tu, dia stres. Sebab apa? Dia tak nak menghafal. Tapi dia disuruh hafal. Sebab mak, sebab ayah, sebab lain. Macamnya sebab. Tapi sebab jenis cerdiknya orang, Allah bagi kelebihan, pop, boleh hafal. Dia hafal lah. Rupa-rupanya, disorder. Sebab apa? Di luar kemampuan. Dia tak nak buat tu. Sebab tu saya cakap kat pelajar, siapa yang masuk sekolah sebab mak ayah balik. Tu je. Balik Ustaz. Ni masuk ni sebab siapa suruh datang ni? Nak datang duduk. Siapa nak agak-agak tak nak tu balik. Memang tak balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kan ada yang berhenti sebab mak ayah pula. Sebab kena pindah sana, pindah sini. Macam-macam hal lah mak ayah pula. Anak ni tak ada. Tak ada kita nak push mereka. Sebab tu dia panggil kerelaan. Sebab tu nak masuk Islam, dia kena waras. La ikraha fiddin. Ada siapa-siapa paksa? Akal waras? Ingat tak? Ingat? Okey, betul ni? Okey, ya? Okey. Asyhadu alla ilaha illallah. Baru mengucap. Mana ada tengah stres lah aku nak masuk Islam? Tak ada tuan-tuan. Stres lah aku nak masuk Islam. Tak ada. Orang yang masuk Islam ni dia mula dia seeking the truth. Dia cari kebenaran dan dia jumpa. Bila dia jumpa, yes, I nak masuk Islam. Kita dah masuk Islam, sesat pula tu. Dah masuk dalam Islam, sesat. Sebab apa? Dia pakai akal. Fikir, mana? Macam nak tenang Macam nak tenang berfikir. Macam nak tenang? Tak tenang pun. Tak tenang pun. Itulah cakap, iman tak main peranan. Dia tak pasal-pasal iman tak main peranan. Nampak? Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Sebab itu, memang gangguan fikiran boleh menyebabkan mental. Ada faktor yang mengganggu fikiran dia sebab dia berfikir di luar kemampuan. Berfikir di luar kemampuan sehingga wujud tekanan yang tertekan. Tekanan tu dah ada, tapi di luar kemampuan sehingga jadi tertekan. Tertekan, boleh masuk ke sebelah. Maka di sini datang ubat. Ubat apa? Penenang. Malah penenang ini hanyalah untuk menenangkan badan dia, otak dia yang penat itu. Tapi dalam hatinya masih ada traumatik. Sebab itu, orang yang nampak okey, macam contoh, pesakit-pesakit bekas-bekas depression, dia sangat marah kalau kita attack dia. Dia melenting. Apa dia? Sebab dia masih ada trigger tu masih ada. Sebab tu dia cuba nak defend. Dia high defensive. Sebab tu dia bukan orang yang berlapang dada. Tak, dia high defensive tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang bila dah duduk high defensive, kita bimbang dia jadi over confident pula. Dia dah jadi over sebab dia nak counter benda tu. Dia kena letak lagi tinggi pula daya yang ada sehingga dia akan jadi over limit. Dan waktu tu ada satu sifat yang lagi bahaya. Bukan hilang kewarasan dah. Tetapi dia pergi kepada keakuan. Ini perbincangan tasawuf. Keakuan yang menebal.
Ni lebih bahaya tu sebenarnya. Hilang kewarasan ni kita dah tak ikut dia dah. Tapi kalau keakuan yang menebal, silap-silap dia jadi ikutan semua orang. Saya dah lalui semua ni. Awak siapa? Dia mula ada satu temper. Temper masih ada. Tak percaya try. Temper ada. Dia ada hot button. Ada satu case tu. Tengah live. Ni ada orang bagi tahu saya. Tengah live. Dia nampak macam okey. Tiba-tiba orang macam petik satu dua benda. Dia marah. Apa dia? Dia macam tu. Tiba-tiba dia mengacau. Tiba-tiba dia menjerit. Macam tu. Nampak macam okey. Tapi sebab ada isu yang masih ada di dalam fikiran dia. Yang ditutup oleh mungkin dengan ubat. Mungkin tutup dengan perasaan dia. Mungkin dia kena buat benda yang disuka. By the time orang bagi yang benda dia tak suka, dia akan keluar balik respon dia. Tu kadang-kadang dia terpaksa cakap banyak balik, dia cuba lawan balik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, bermaksud beramal tadi. Sebab itu bila dah tertekan, dah jadi out of order, masuklah amal apa? Memang sebab amal ini, tuan-tuan, berbalik kepada akal ni. Kita cerita akal yang waras. Akal, dia panggil berakal. Itu beramal. Itulah berakal beramal ni. Bila sebut berakal ni, patutnya waras dan tenang. Akal dia tenang. Sebab apa akal dia tenang? Sebab dipandu oleh iman. Iman yang memandu akal dia, maka tenang disebabkan oleh amalan yang jelas. Dia tak ada gangguan akal. Dia tak ada gangguan tu. Gangguan tu telah diselesaikan. Sebab tu kebanyakan yang masuk Islam, dia tak ada gangguan dah. Sebab tu kadang-kadang kita tanya orang yang masuk Islam, luar biasa pengorbanan mereka. Dahsyat. Luar biasa tuan-tuan. Kadang-kadang dibuang keluarga, dibuang itu, dibuang ini, mereka memilih dengan jelas beramal sebagai orang Islam walaupun dibuang keluarga. Saya secara peribadi jumpa beberapa orang yang saya jumpa duduk, dia bukan tak boleh kerja tapi dia tak ada kemampuan, dia ada ni, dia terpaksa minta bantuan. Saya tanya, you dulu apa? Chinese. Mana family buang? Kebanyakan semua family buang. Lepas tu saya tanya dia, you tak stres tak? Banyak tenang mah. Banyak tenang. Betul ni saya cakap. Betul. You tak ada nak patah balik? Tak ada. Saya tak tahulah, walaupun saya susah, saya banyak tenang mah. Kita yang Masya Allah. Dalam hati kita, aku yang dah lama Islam, yang keturunan pun belum tentu boleh cakap macam tu silap bulan. Dia duduk tuan-tuan, minta macam ni, ya Allah. Dia bukan nak macam tu. Dia memang, kita tengok, bagi nombor, bagi ni. Ada yang buat lah. Ni yang kita jumpa alhamdulillah yang real punya. Masya Allah. Sebab tu dia jelas, waras, kemudian dia masuk Islam, dia beramal sebagai orang Islam, bukan sebab nak apa-apa. Ya Allah, ini amalan yang bersih tuan-tuan. Amalan yang bersih-bersih ni yang iblis tak boleh kacau. Fikiran tak terganggu. Dia walaupun dia susah, dia boleh beramal dengan baik. Ini mukmin yang sebenar. Tu nak Allah puji orang-orang macam ni. Dan Nabi pun berkata ini mukmin yang hebat. Mukmin ni hebat. Waktu dia susah, dia bersabar. Waktu dapat nikmat, dia bersyukur. Inilah mukmin yang hebat. Allahu Akbar. Jadi ada ke kaitan dengan iman ni? Walaupun tak bincang dengan lebih dalam. Jadi yang boleh menyebabkan akal itu waras, memang iman tuan-tuan. Tak ada bincang lain lah. Sebab ada perbincangan nafsu kat sini. Akal yang dibimbing oleh nafsu, apa dia buat? Itu yang banyak akal dia kata panggil apa? LGBT. Ambil tuan-tuan. Nak cakap apa? It's a normal buat. Sudah katanya. Normal. Ini hak asasi manusia. Alamak, hak asasi manusia.
nampak akal tapi tidak berakal, tuan. Sebab ketika nafsu dah masuk dalam akal, tak ada. Amalan off, shutdown amalan ni. Amalan ni dikuarantinkan seketika, walaupun mungkin dia berbuat. Apa lagi? Dia buatlah benda-benda yang akan nampak macam okey. Buatlah benda-benda yang haram. I nak fun lah. Sebab tu tuan-tuan, cuba tengok sikit penutup. Cara nak release akal bagi orang yang tiada pegangan. Sebab itu mereka terpaksa banyak seronok, banyak fun. Sebab tu kalau kita lihat di negara-negara barat, mereka mencari keseronokan itu dengan berhibur. Maka banyak the Friday Night Fever, banyak dadah, drug, apa semua. Sebab dia nak hilangkan tekanan akal dia tu. Lalu dia terpaksa ikut nafsu balik. Nafsu ni seronok. So sebab tu ada pendekatan, ada seronok. Seronok ni ada yang ekstrim, ada seronok yang moderate, yang sederhana seronok dia. Masih nampak macam waras, tetapi dia tidak berbalik kepada tujuan akal itu, iaitu untuk beramal. Dia tak pergi untuk beramal. Dia masih lagi pergi kepada nak menghilangkan kesedihan, tension. Maka itulah kadang-kadang dia pergi ke satu meditation yang tak ada kena dengan agama. I release jugalah, okey lah. Bayangkan laut, bayangkan apa. Memanglah, boleh. Anda boleh releasekan seketika tension yang ada pada akal, tetapi masih tidak mampu beramal dengan sempurna. Nak tengok akal itu sihat, anda mampu beramal dengan sempurna dan beramal dengan lega. Kalau beramal tu tension juga, maksudnya akal masih ada gangguan. Itu sajalah. Nak kata lemah iman, tepuk dada, tanya iman sendiri. Kita nak hukum tak berani. Tapi tanda-tanda tu ada. Beramal tension. Beramal tension. Tak boleh amal lah. Ini tak betul cara ustaz ni. Yelah, tak betul lah. Dah kata tak betul lah. Pergilah betulkan sendiri. Itu dia. Sebab tu banyak orang nak cari keseronokan. Sebab tu memang kalau tengok bab iman pula tuan-tuan, cerita bab syurga neraka, mafhum hadis, Nabi kata, syurga kelilingnya susah. Neraka kelilingnya seronok. Sebab tu jalan mudah. Contoh, kita ni susah nak kena solat, susah nak kena berusaha cari yang halal. Dia pun no. Benda yang tak payah fikirlah halal haram ni. Kita membujur lalu melintang sapu. Sebab tu kata Nabi juga, dunia penjara bagi orang mukmin. Banyak larangan lah. Tapi kerana akalnya waras, maka dia beramal dengan tenang. Tak apalah, kat syurga ada, kat dunia tak dapat, it's okay lah. Tak apalah, kat dunia susah sikit. Mungkin 60 tahun susah. Tapi dekat syurga, aku baca ni kekal ni. Ya Allah, sebab susah aku ni, ya Allah, kekalkanlah aku senang di syurga. Kalau fikirannya waras, kita boleh buat satu matematik sikit tuan-tuan. Dalam 60 tahun. Ni ada hadis ni dari Riyadhus Shalihin. Tapi saya mudahkan perbincangan ni. Hidupnya susah. Tapi dapat, dan dia terima susah. Terima. Dan orang beriman. Kemudian hidup selepas kematian. Syurga. Kekal. Kekal senang. Okay, soal, kalau dari segi investment, anda invest 60 tahun untuk satu hidup yang kekal. Berbaloi. Berbaloi, tuan-tuan. Jadi kalau susah ni satu investment untuk anda, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal senang, yang non-stop. Ini kelebihan orang beriman. Maka 60 tahun susah, satu benda yang berbaloi. It's okay. It's okay lah susah kalau dapat hidup yang senang. Pertukarannya senang di sana. Bukan senang di sini. Maka tak adalah kita beramal sebab nak senang dunia. Itu jadinya. Maka tak adalah istilah nak riak ke, nak syirik ke, tak berlaku sebenarnya. Kalau kita terus letak ke akhirat. Tapi yang jadi isunya, yang tadi, akal dia tidak waras, beramal tidak jelas, nak selesaikan dia punya stres dia, kemudian tak jumpa jalan, kemudian menafikan pula,
kemudian balik pada perasaan. Bahaya. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Baik, sebab itu kita kena letakkan akal dalam perbincangan yang sebenar. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam ni, insya-Allah. Besok kita sambung lagi, insya-Allah. Kita sambung dalam soal jawab. Mungkin kita ada perkara yang kita nak rungkaikan. Maka moga-moga Allah rahmati kita dengan apa yang kita bincangkan pada malam ni, insya-Allah. Khair. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan, kata-kata tu kurang bicara, ya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, insya-Allah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.